This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang menghadiri pada malam ini dapat mendengar dengan jelas, dapat mendengar kita punya pengajian dengan baik insya-Allah. Dan Ramadan kita pun semakin hampir. Kita telah memasuki fasa yang terakhir daripada bulan Syaban. Kita hampir lagi berapa hari, mungkin dalam 10 hari lagi untuk menyambut 9 atau 10 hari untuk menyambut bulan Ramadan, yang kalau dilihat pada kalender takwim maka jatuh pada hari Selasa. Akan diiklankan lah mengikut Jabatan Agama, Jabatan Fatwa, mengikut apa, sama ada dilihatnya anak bulan ataupun tidak pada tanggal 29 Syaban nanti. Baik, pada malam ini kita akan sambung berkenaan dengan sebelum ini kita berbicara tentang perkara yang dimakruhkan. Kita sudah berbicara berkenaan perkara yang dimakruhkan. Dan juga sebelum ini kita berbicara tentang perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan ketika berpuasa. Siapa ingat itu sampai mana? Pertama, kita telah berbicara tentang perkara yang disunatkan, muka surat 73 ya. Muka surat 73. Iaitu antara perkara yang disunatkan ketika berpuasa, menyegerakan berbuka. Setelah yakin masuknya waktu. Yang kedua ialah kita makan sahur. Makan sahur juga adalah perkara yang dituntut. Perkara yang sunat. Kerana dia bukan hanya sekadar makan, tetapi ia merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi SAW dan membezakan antara puasa orang Yahudi dan Nasrani dan puasanya orang-orang Islam, walaupun dengan seteguk air. Dan kita pun telah sebutkan sebelum ni, sahur dia adalah amalan, maka ada waktunya, iaitu masuk waktunya setelah berlalu separuh, telah masuk separuh akhir malam. Kemudian kita berbicara tentang antara yang disunatkan juga memberi makan orang yang berpuasa, walaupun dengan sebiji kurma, dan kita telah sebutkan sebelum ini. Dan mandi sebelum subuh, mandi janabah sebelum subuh disunatkan. Kalaulah kita dalam keadaan berjunub, maka kita segerakan mandi sebelum masuknya waktu subuh. Misalnya wanita yang haid ataupun lelaki yang berjunub, wanita yang berjunub. Kemudian antara yang disunatkan lagi ialah solat sunat tarawih pada setiap malam. Sampai situ kot. Kita sampai situ rasanya sebelum ni. Sampai solat sunat tarawih, betul tak? Boleh bagi komen sedikit? Siapa yang ada malam ni? Tak ada.
Perkara yang membatalkan puasa, ya belum. Itu memang belum masuk lagi. Makruh dah. Perkara yang disunatkan, perkara yang disunatkan sudah habis dah selesai Oh, dah selesai. Dah selesai Okey, baik. Maknanya malam ni kita masuk kepada, ada apa-apa soalan nak ditanyakan tentang tarawih dan witir, boleh tanya Tarawih ni kita dah sebut bilangan paling sedikit ialah 2 rakaat. Paling banyak ialah 20. Maka dan kebiasaan yang sabit dalam hadis Nabi SAW buat ialah 8 rakaat pada 3 malam yang pertama sahaja. Kemudian Nabi balik ke rumah dan Nabi tidak melakukan bersama dengan sahabat yang lain. Cuma amalan tarawih berjemaah ni dihidupkan semula oleh Hadrat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin, iaitu sebanyak 20 rakaat. Maka ulama mengatakan tarawih ini 8 rakaat juga adalah sunat, 20 rakaat juga adalah sunat berdasarkan apa yang dilakukan oleh Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Maka tidak ada isulah kita nak buat 8 ke 20. Maka dia lagi banyak kita buat, lagi banyaklah pahala kita dapat. Tak usah kita nak bergaduh berkenaan dengan 8 ataupun 20 ni. Maka kita boleh buat yang mana kita mampu. Tapi orang yang dia tahu nilai Ramadan ni, dia tak akan buat yang biasa-biasalah, dia akan buat yang sesempurna mungkin, iaitu 20 rakaat. Tak semestinya berturut-turut. Kita cuba hidupkan suasana 20 rakaat ni. Tak semestinya mesti kena habiskan dalam satu masa. Boleh kita asingkan. Misalnya 8 rakaat lepas isyak, sebelum masa tengah-tengah malam kita bangun, kita buat lagi 4. Kemudian bila nak sahur kita bangun lagi, kita buat lagi 8 tambah 4, buat lagi 8. Niat tarawih. Maka boleh, tidak ada masalah. Kita lagi banyak kita buat, lagi banyak pahala kita dapat. Yang solat sunat witir pun kita dah sebutkan sebelum ini, iaitu masuk waktunya setelah masuknya waktu isyak. Paling sedikit ialah 1 rakaat. Tetapi yang paling afdal sedikit itu ialah 3 rakaat. Yang paling afdal lah. Paling sempurna yang sedikit 3 rakaat. Okey. Cuma berkenaan dengan solat witir ni saya sentuh sedikit. Dia paling sedikit 1 rakaat dan paling sempurna sedikit 3 rakaat. Dan berkenaan dengan tarawih ni tak boleh kita buat 4 rakaat dengan 2 salam. Yang boleh hanya satu kaifiat saja, iaitu 2 rakaat 1 salam. Makna kita nak buat 20, kita nak buat 8 ke, nak buat 12 ke, nak buat 14 ke, mesti kena setiap 2 rakaat perlu memberi salam. Tak boleh kita terus 20 rakaat 1 salam, tak boleh. Ataupun 4 rakaat 1 salam, tak boleh. Bahkan, kalau kita buat dengan sengaja dan tahu benda ini tidak boleh, maka tidak sah solat tarawih kita. Dikira batal. Adapun berkenaan dengan solat witir, maka paling sedikit kita sebutkan 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Witir paling banyak 11. Okey? Dan paling sempurna yang sedikit 3 rakaat. Dan paling afdal caranya 2 rakaat 1 salam, kemudian rakaat yang terakhir 1 lagi salam. Itu cara yang paling afdal. Mungkin kita dah bincang sebelum ni tentang perkara tersebut. Cuma perbezaan witir di bulan Ramadan dengan witir di bulan biasa, iaitu witir di bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Yang kedua dibaca dengan kuat. Kalau witir pada bulan biasa dibaca perlahan walaupun imam dan tak disunatkan berjemaah. Dan adanya kunut pada separuh akhir Ramadan bermula malam ke-16. Yang mana kalau kita tertinggal kunut itu, sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Okey? Itu berkenaan dengan witir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian disebutkan tentang memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan amalan soleh. Sebab apa? Digandakan pahala. Menghadiri majlis ta'lim, memperbanyak i'tikaf. Jadi i'tikaf ni, bagi wanita ada sedikit keistimewaan, kelebihan.
Iaitu golongan kaum wanita, mereka boleh bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam kitab At-Taqriratus Sadinat ni pun ada menyebut tentang bagaimanakah wanita ini boleh mengerjakan ibadat i'tikaf. Kalau diikutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wanita i'tikaf ini hanya boleh dilakukan di masjid. Betul tak? Sama ada lelaki ke wanita ke, maka tempatnya hanya di masjid sahaja. Adapun selain masjid, dia tidak akan dikira i'tikaf. Nanti perbahasannya akan datang juga. Okey. Cuma untuk wanita ni, dia boleh bertaklid. Dia boleh apa? Bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk apa? Untuk dia dapat pahala i'tikaf. Dan dia i'tikaf itu bukan di masjid, tetapi di rumah dia. Kat mana? Dekat rumah. Boleh kat rumah. Tapi untuk perempuan je lah. Hak lelaki tak boleh. Hak lelaki dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun tak dibenarkan dibuat di rumah. Lelaki boleh. Lelaki boleh. Perempuan boleh. Kita tengok. Di sini disebutkan. Saya baca sikit ibarat dia lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di sini. Kalau kita lihat dalam kitab Taqrirat ni, ni dia punya bahasa Arab lah kitab dia. Karangan ulama mutaakhirin. Itu daripada pengajian Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Disebutkan masalah-masalah kita ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad lah. Disebutkan berkenaan dengan ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, iaitu antara syarat-syarat i'tikaf yang kita sebutkan ada 6. Nanti dalam kitab ni pun ada. Iaitu dalam bab i'tikaf. Cuma saya sentuh sedikit. Iaitu antara syaratnya, pertama, i'tikaf kena ada niat. Yang kedua, mesti di dalam masjid. Maka tidak sah i'tikaf yang selain masjid. Contohnya di tempat sembahyang yang disediakan untuk sembahyang. Ruangan yang disediakan untuk sembahyang. Kita i'tikaf padanya tak boleh. Tak sah. Di RNR misalnya, surau Petronas, surau Shell, surau shopping complex, surau madrasah. Itu semua tempat-tempat yang disediakan untuk solat. Tetapi bukan masjid. Dia bukan hukum masjid. Maka tidak sah i'tikaf padanya dan tak ada tuntutan tahiyatul masjid. Maka di dalam perbahasan ini diberi ta'liq nota kaki, iaitu wa fi qaulin innahu yasihhu al-i'tikafu lil mar'ati faqat idza 'ayyanat makanan fi baitiha lis-salati wa huwa mu'tamadu madhhabil imami Abi Hanifah. Kat sini kelebihan dia, iaitu tidak dalam satu qaul. Maknanya dalam satu qaul mazhab Imam Syafi'i yang dhaif lah, bukan yang mu'tamad, boleh sah i'tikaf bagi wanita sahaja apabila dia telah menentukan suatu tempat di dalam rumahnya untuk solat. Maknanya kalau kat rumah dia tu, dia ada satu tempat yang dikhususkan tempat itu untuk sembahyang, bukan untuk perkara lain. Maknanya hak tempat tu memang untuk sembahyang je. Untuk mengaji Quran, sembahyang, untuk buat benda-benda yang bersifat agama lah. Maka ketika itu, tempat itu yang telah ditentukan boleh dia beriktikaf di kawasan tersebut. Dengan dia berniat iktikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Dan inilah dan qaul ini, pandangan ini adalah pandangan yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maknanya kita boleh bertaklid pada qaul tersebut untuk diri kita sendirilah, bukan untuk difatwakan. Dan begitu juga boleh kita taklid pada pandangan mazhab Imam Abu Hanifah ini. Tambahan pula, kalau kita lihat kepada wanita ni, dia tak sesuai kan, bermalam ataupun duduk lama-lama di masjid, nak i'tikaf, nak tidur dari hal sebagainya. Tapi dia boleh dapatkan i'tikaf itu di rumah dengan mengamalkan pandangan ini, dan lebih selamatlah untuk para wanita. Tambahan pula, kita sekarang ni tak boleh nak tidur di masjid sebab ada larangan SOP dan sebagainya. Maka boleh amalkan untuk perempuan. Jadi masa tahun lepas tu ramai lah orang tanya kan, boleh tak lelaki i'tikaf kat rumah?
Sebab masa tu masjid tak dibuka lagi. Jadi kita memang tak ada apa-apa pandangan yang boleh mengatakan rumah ni boleh iktikaf untuk lelaki. Perempuan ada tapi lelaki tak ada. Maka kalau ditanyakan memang tidak ada. Cuma bila kita dah ada niat untuk iktikaf di masjid kan, bagi kaum lelaki dan sekiranya halangan ini tidak ada, aku akan iktikaf kat masjid. Cuma sebab ada halangan, aku terpaksa duduk kat rumah misalnya, ibadat kat rumah. Maka insya-Allah lah dengan keuzuran tersebut, kita dikira terpaksa dan dapat pahala lah di sisi Allah. Walaupun kita tidak beriktikaf secara langsung. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan boleh buka. Tuan-tuan boleh buka. Perempuan, muka surat berapa? Suara saya dapat dengar dengan jelas tak? Boleh bagi respon. Kalau boleh dengar dengan baik. Iaitu muka surat 91. Suara jelas, Ustaz. Jelas. Muka surat 91. Okey, muka surat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif hafizahullah ta'ala. Antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita tengok dalam perkara yang membatalkan puasa ni, musannif membahagikan kepada dua bahagian. Dua tajuk yang besar. Pertama iaitu apa dia, bahagian perkara yang membatalkan puasa terbahagi kepada dua. Yang pertama, menghapus pahala puasa. Yang kedua, dia menghapuskan pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Jadi ada beza tu. Ada beza. Kalau dia menghapus pahala puasa sahaja, misalnya berbohong, memandang perempuan bagi lelaki lah, yang bukan mahram baginya. Mahram ni, tuan-tuan perempuan kena faham dengan jelas. Siapakah mahram kita, siapakah bukan mahram kita. Mahram ni dia akan berlaku dengan 3 sebab. Mahram ni maksudnya haram untuk berkahwin. Bila sabit mahram, maka berlakulah 3 perkara, iaitu tidak batal wuduk, bersentuhan kulit dengan kulit. Yang kedua, boleh berkhalwat dengannya, boleh berkhalwat. Maknanya berdua-duaan dalam satu rumah walaupun tempat tertutup. Dengan syarat aman daripada fitnah lah. Yang ketiga, tidak boleh berkahwin. Haram untuk berkahwin. Itu implikasi daripada mahram. Jadi antara faktor yang menyebabkan sabitnya mahram ada 3. Ulama sebut dalam kitab ada 3 dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama ialah kerana nasab, keturunan. Tuan-tuan perempuan kalau boleh catat, kita catat. Saya banyak kali terangkan tentang bab mahram ni di masjid, di surau. Sebab penting. Kerana dia berkaitan dengan hukum syarak. Antara hukum syarak lah. Pergaulan sosial lelaki, wanita dan sebagainya. Yang pertama kerana nasab, keturunan. Contoh ibu bapa kita, mahram kita. Adik-beradik kita, mahram kita. Sebab apa? Hubungan keturunan lah. Keturunan. Anak-anak kita, mahram kita. Kita lelaki, anak perempuan kita, mahram kita. Maka boleh kita sentuh dengan dia, tak batal wuduk. Kemudian, boleh kita berdua-duaan dengan dia di satu ruangan tertutup. Tak ada masalah. Dan kita tidak boleh berkahwin dengan dia. Mahram ni haram berkahwin dengan dia. Yang kedua, faktor yang kedua sabitnya mahram ialah kerana perkahwinan. Dipanggil musaharah. Kalau ustaz kita, guru kita terjemah ambil-ambilan. Musaharah. Bila satu orang berkahwin, maka siapa yang jadi mahram dia? Misalnya, ibu bapa mertua dia. Contoh anak dia yang berkahwin, maka dia dapat menantu mahram dia. Bila sabit mahram, 3 perkara ni akan berlaku. Tidak batal wuduk, bila bersentuhan, salam tak batal wuduk, dan haruslah, bila tak batal tu maknanya harus, tidak haram, walaupun tanpa lapik. Kemudian, boleh berkhalwat dengannya. Khalwat bukan yang jenis diharamkan, khalwat yang diharuskan tanpa fitnah. Maknanya berdua-duaan dalam rumah boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, haram untuk diberkahwin. Dan satu lagi, aurat dia lebih longgar lah.
Bila sebut aurat mahram, maknanya paling minima antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tu sahaja aurat dia. Baik lelaki maupun perempuan. Okey. Kemudian faktor yang ketiga sabit mahram ialah disebabkan radha'ah, susuan. Susuan. Dan susuan yang akan menyebabkan sabitnya mahram dengan syarat-syarat. Apa syarat dia? Yang pertama ialah susuan itu dilakukan sebanyak 5 kali. 5 kali. Yang mengenyangkan. Yang kedua, bayi tadi di bawah usia 2 tahun. Bayi tadi di bawah usia 2 tahun. Okey? Kalau bayi tadi dah besar, dah 4 tahun kita susukan dia, tak jadi anak susuan. Dia kena bawah 2 tahun. 2 tahun dan bawah 2 tahun lah. Mengikut tahun hijrah. Dan susu itu mestilah daripada susu ibu tersebut lah. Secara umum 2 syarat itu sajalah. Maknanya dia bawah 2 tahun dan disusukan sebanyak 5 kali susuan. Okey, maka sabitlah anak yang disusukan itu anak susuan, dan ibu itu akan menjadi ibu susuan dan bapa tersebut akan jadi bapa susuan. Anak-anak kepada anak ibu tadi akan menjadi adik-beradik susuan kepada anak tersebut. Okey, itu dalam bab mahram. Baik. Hal yang kedua iaitu perkara yang menghapus pahala puasa dan juga membatalkan puasa, iaitu makan, minum dengan sengaja di siang hari Ramadan. Bila kita sebut perkara yang membatalkan puasa, bermakna apa? Bermakna tanggungjawab dia berkenaan kewajipan puasa belum terlepas. Dia wajib qada semula. Bila terbatal tu, maka wajib qada semula. Adapun yang pertama tu, bila terhapus pahala puasa, maknanya dia puasa, pahala tak dapat. Tapi dia punya tanggungjawab puasa terlepas daripada dirinya. Tak perlu dia qada. Maknanya puasa dia sah. Okey? Cuma pahala dia tak dapat. Tanggungjawab terlepas, tapi pahala tak dapat. Baik. Maka secara umum musannif menerangkan perkara yang menghapus pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Yang Nabi sebut dalam hadis secara umum, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Secara umumlah kita kata benda-benda ni berkaitan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksiatlah kita kata, maksiat. Maksiat seperti ghibah, namimah, berdusta. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i dia hanya menghapuskan pahala puasa je. Sedangkan puasa itu sendiri tidak terbatal. Okey, tu tuan-tuan perempuan boleh bacalah. Dia berkait bila sebut tentang membatalkan pahala, mana apa jenis perkara yang berkaitan dengan maksiat, maka kita elakkan. Ya, kita cuba elakkan. Ghibah, mengumpat. Mengumpat ni orang tanya, mengumpat tu apa dimaksudkan dengan mengumpat? Mengumpat ni maknanya kita menceritakan tentang orang lain yang mana dia tak suka. Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrahu. Kita menyebutkan tentang saudara kita dalam keadaan dia tidak suka kita sebutkan. Maka itulah mengumpat. Walaupun benda tu benar-benar ada pada diri dia. Kalau tak ada, maka namanya buhtan, fitnah. Dalam bahasa Melayu kita panggil fitnah. Bahasa Arab yang tepat buhtan. Faqad bahattahu. Dibawa dalam sirah bahattahu, maknanya buhtan. Iaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kemudian disebut dalam ni, diperbolehkan meribah. Ribah mengunjing pada 6 masalah. Maknanya hukum asal ribah ni haram kecuali 6 masalah. Iaitu pertama, orang yang dizalimi. Maka boleh membicarakan orang yang telah menzaliminya kepada hakim. Maknanya kita adukan tentang orang yang menzalimi kita, kita cerita keburukan dia kepada hakim supaya apa? Diberi denda dan sebagainya. Yang kedua, orang yang menerangkan sifat seseorang kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Maknanya dia bagi tahu tentang sifat seseorang tersebut kepada seseorang lain untuk menerangkan dia punya sifat-sifat dia. Tapi bukan tujuan menghina, tapi untuk memperkenalkan, dipanggil ta'rif, untuk memperkenalkan. Maka harus. Tapi kalau boleh kita elakkanlah.
Yang ketiga, orang yang memberi peringatan kepada orang lain. Maknanya kita beri peringatan kepada orang lain dengan menceritakan tentang keburukan orang ni supaya tidak terkena keburukan orang tersebut. Maka itu dibolehkan. Kemudian orang yang menunjukkan fasik, maknanya dia jelas-jelas buat dosa terang-terangan. Maka kita boleh menceritakan keburukan dia kepada orang lain supaya orang lain mengambil iktibar, tidak mencontohinya. Tetapi sebaiknya kita tidaklah menceritakan. Kadang-kadang kita risau bila kita ceritakan, kita akan terjatuh dalam ghibah. Dan kemudian orang yang menanyakan hukum, orang tanya hukum pada kita, maka contoh dia berkaitan suami dia ke, berkaitan isteri dia ke, kalau tak diceritakan, maka macam mana orang tu nak ceritakan nak menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya satu orang mufti yang ditanyakan masalah, maka suami tadi dia kena cerita tentang apa yang berlaku pada isteri dia, supaya dapat diselesaikan masalah dari sudut hukum. Kerana hukum ni tak boleh dikeluarkan kalaulah tidak diketahui bentuk surah masalah yang ingin ditanyakan. Secara umum tu bolehlah, tapi secara spesifik pada seseorang maka dia perlu diperjelaskan. Yang keenam, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Boleh baginya untuk menceritakan orang yang berbuat mungkar tersebut. Itu disebutkan dalam kitab ini. Okey, antara dosa lagi namimah. Ini yang menyebabkan pahala batal pahala puasa. Pahala puasa terbatal. Namimah. Iaitu menyebarkan fitnah, mengadu domba. Bagi kita buat batu api supaya terjadinya perselisihan antara dua orang. Ini namimah. Kizib, berdusta. Asal berdusta tak boleh, tetapi dibolehkan pada 3 keadaan sahaja. Satu orang suami dia berkata, dia menipu isteri dia supaya isteri dia redha kepada dia. Maknanya dia buat helah lah, bukan tipu saja-saja, tapi contoh apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia berkata sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku, tetapi yang berlawanan dengan waqi', dengan perkara yang sebenar, supaya isteri tadi redha kepada dia, tidak memarahi dia. Maka itu dibenarkan. Begitu juga seorang ingin mendamaikan antara dua orang, maka dia buatlah cerita, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, tapi tujuan dia kebaikan, dan dua-dua perkara itu tidaklah berlaku sebenarnya, tapi diceritakan seolah-olah berlaku supaya wujudnya perdamaian. Maka dibolehkan. Dan begitu juga seorang lelaki yang berbohong ketika dalam peperangan, maka dibolehkan. Okey, ini disebutkan dalam hadis lah, dalam hadis yang jelas, hadis di bawah riwayat Imam Ahmad. Rajulun kadzaba imra'atahu liyurdiyaha, wa rajulun kadzaba baina imra'aini liyusliha bainahuma, wa rajulun kadzaba fi khadi'ati harbin. Ini disebutkan. Sebab itu asal pendustaan ni adalah haram, melainkan 3 ini sahaja kerana ditakhsiskan oleh hadis Nabi SAW, dikecualikan. Kemudian seterusnya ialah suka kita baca sedikit muka surat 101 tu. Sebenarnya antara yang menyebabkan hilang pahala puasa melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti memandang perempuan ajnabiyah, lelaki, haram untuk dia melihat wanita yang bukan mahram dia. Wanita yang bukan mahram yang dia boleh berkahwin. Haram. Hukum asalnya haram. Boleh menghapuskan pahala puasa. Sebab jelas dalam Quran Allah Ta'ala memberi perintah, wa qul lil mu'minat wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Tapi kita dalam perkara ni banyak kita terlepas pandang dan susah untuk kita pelihara. Dan Nabi pun beritahu dalam hadis, fazinal aini an-nadharu. Zina mata adalah dengan melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Melainkan ada pengecualian, iaitu bila mana syariat membenarkan satu orang lelaki nak melihat wanita kerana nak lamar, nak berkahwin, ataupun kerana mengubati, maka diberi keharusan sekadar darurat, ataupun kerana mengajar, dah tak ada orang lain boleh mengajar, maka dia mengajar, tapi ada batasan, ada syarat dia. Begitu juga wanita diharamkan memandang lelaki.
yang ajnabi. Asalnya lah dengan pandangan yang macam mana yang menimbulkan fitnah. Kalau tak menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa. Misalnya kita dalam pengajian tidak ada apa-apa perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Dan begitu juga melihat filem porno baik dari majalah, televisyen, video, internet maupun media sosial adalah termasuk dari tipu daya syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin. Sebahagian mereka berdalil bahawa semua itu hanyalah sebuah gambar dan bukannya hakikat. Namun, bukankah jelas bahawa semua itu berpotensi merosakkan akhlak dan membangkitkan nafsu birahi? Nampak? Ini antara perkara yang boleh merosakkan orang Islam. Sebab apa? Bermula daripada melihat televisyen, melihat wanita-wanita di dalam media sosial dan sebagainya yang kalau kita lihat dari sudut hukum, orang akan kata itu gambar je, bukannya realiti, bukannya hakikat. Tak apalah kita tengok. Tapi bukankah bila kita tengok itu boleh membangkitkan nafsu kita bagi kaum lelaki. Dan disebabkan daripada itu akan berlakunya zina dan sebagainya. Ya betul, memang akan berlaku. Bahkan antara dalam keluarga, antara adik dan kakak, anak dan bapa yang berlaku pada hari ini. Anak dan bapa tiri, adik-beradik pun berlaku sumbang mahram, na'udzubillah min zalik. Maka ini semua adalah kerana gejala daripada media-media sosial yang menunjukkan, mempamerkan aurat-aurat wanita dan kelakuan-kelakuan yang tidak sepatutnya. Lepas tu kita kalau yang terbaik lah zaman ni, zaman kita jauhkan daripada perkara yang melalaikan kita dari segi televisyennya, filmnya. Dulu rumah saya pun ada juga televisyen dululah. Tapi bila kita dah habis belajar ni, alhamdulillah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya televisyen ni dapat dikeluarkan daripada rumah. Sebab banyak melalaikan dan banyak wanita-wanita yang bukan mahram. Bila buka je, orang baca berita pun tak tutup aurat. Orang berlakon tak usah cakap lah. Maka akhirnya Allah terima doa ni. Dah tak ada televisyen lagi dah. Syukur pada Allah. Baik. Begitu juga sumpah palsu. Yang ini bersumpah dusta dan berkata kotor. Maka ini semua boleh menghapuskan pahala puasa. Ini semua adalah perkara yang dilarang. Baik, kita tengok kepada perkara yang menghapuskan, yang ini membatalkan puasa dan pahala puasa. Yang pertama ialah murtad. Na'udzubillah min zalik. Murtad. Satu orang yang keluar daripada Islam, baik dengan niat atau perkataan atau perbuatan. Dia keluar daripada agama Islam ni, dia tak semestinya perlu pada perkataan. Dengan perbuatan pun boleh terjadi murtad. Na'udzubillah. Dengan Dengan niat pun boleh terjadi. Na'udzubillah. Maka kesan dia terhapuslah seluruh pahala puasanya dan tidak sah puasanya. Juga wajib untuk mengqadaknya jika dia kembali ke agama Islam. Bahkan kalau orang murtad ni habis, semua pahala-pahala kebaikan yang masa dia pernah buat waktu Islam dulu akan habis. Akan habis begitu sahaja. Sebab itu murtad ni adalah perkara yang sangat bahaya dan sangat besar. Contoh orang murtad dengan perbuatan, dia sembah berhala. Itu jelas. Walaupun dia tak ucapkan kalimah kufur. Ada orang dia ucap kalimah kufur, mensyirikkan Allah, maka itu jelas boleh membawa kepada kemurtadan. Cuma dari segi undang-undang, dia tidaklah dihukum terus. Bahkan akan diselidiki dan sebagainya. Begitu juga dengan niat untuk keluar daripada agama, na'udzubillah min zalik, boleh menyebabkan murtad. Kemudian yang kedua, datangnya darah haid, nifas dan melahirkan anak. Maka ini boleh membatalkan puasa. Ustaz, lagi 2 minit lagi nak buka puasa, keluar darah. Batal tak puasa? Batal. Puasa batal. Dan wajib qada. Kalaulah darah tersebut dihukum sebagai darah haid. Dihukum sebagai darah haid. Begitu juga nifas. Nifas ni apa? Nifas haid ni darah yang kita kata paling sedikit. Darah haid ni ialah 24 jam sehari semalam kalau dia keluar berterusan. Kalaulah dia keluar putus-putus, berhenti, putus, berhenti, maka paling lama tak boleh lebih 15 hari. Paling lama 15 hari, 15 malam sahaja. Lebih daripada itu, maka kena tengok darahnya itu telah bercampur dengan istihadah. Okey. Nifas, darah yang keluar sebaik sahaja anak tadi selesai dilahirkan. Maknanya rahim dia dah kosong daripada anak. Dah tak ada anak lagi dalam rahim, dah kosong, maka ketika itu
setelah keluarnya darah, setelah kosongnya rahim, keluar darah, maka darah itu dikatakan sebagai darah nifas. Paling sedikit sedetik, biasa 40 hari dan paling lama 60 hari. 60 hari sahaja. Okey. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan anak itu bukan darah nifas. Dia ada tafsil. Kalaulah darah itu bersambung dengan darah sebelumnya, sebelum rasa sakit tu. Dan kita mengatakan ia sebagai haid kerana cukup sifat seperti darah haid, maka kita akan hukum sebagai haid. Tapi jaranglah biasanya waktu mengandung ni jarang wanita dia keluar darah haid, melainkan wanita-wanita tertentu tiba-tiba bila nak sakit bersalin baru keluar darah, maka itu bukan darah haid, itu adalah darah fasad, darah sakit nak bersalin. Okey, dia wajib tetap wajib sembahyang. Hatta bila ketuban pecah sekalipun, maka dia wajib, masa tu wajib. Macam mana cara nak mengerjakan, dia cubalah mana yang dia mampu. Kan? Bila dah sangat kritikal tu, dalam keadaan baring pun boleh, dalam keadaan duduk pun boleh sembahyang, kan? Tetapi dia kena qada semula sembahyang dia. Maka batallah puasa dengan keluarnya darah nifas dengan bersalin. Begitu juga bersalin. Wajib qada. Okey. Wajib qada. Yang ketiga ialah gila. Gila ni walaupun sesaat, maka boleh membatalkan puasanya. Gila Dan kalau dia sengaja membuat sesuatu hingga menjadi gila, maka batal puasanya dan dia berdosa. Dan wajib qada. Contoh sengaja gila, macam mana dia makan ubat sampai jadi gila kan? Maka batal puasanya, wajib qada. Tapi kalaulah gila dia tu tak sengaja, maka puasa batal tetapi tidak berdosa dan tidak wajib qada tidak wajib mengqadanya. Itu kalau dia gila. Kalau dia gila. Jadi ada perbezaan antara adakah gila itu disengajakan ataupun tidak disengajakan. Kemudian yang keempat, mabuk dan pingsan. Kalau mabuk dan pingsan, kita kata dia boleh membatalkan puasa sekiranya apa? Sekiranya memang seharian penuh dia dalam keadaan mabuk dan pingsan. Daripada bermulanya siang tu, subuh tu, sampailah maghrib, dia keadaan mabuk dan keadaan pingsan. Maka itu barulah batal di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalaulah dia dapat walaupun seminit dalam keadaan sedar daripada mabuk dia, kemudian dia pingsan balik, contohnya. Maka ketika itu puasanya tetap sah. Seminit di waktu siang dia dapat. Dan dia telah niat puasa di waktu malam. Maka ketika itu puasanya sah. Yang batal bila mana dia pingsan seluruh siang. Ataupun mabuk seluruh siang. Yang mana mabuk ni bukan disengajakan. Mabuk ni bukan disengajakan. Okey, seterusnya ialah kemudian diterangkan tentang pendapat-pendapat khilaf antara ulama' lah berkenaan dengan mabuk dan pingsan ni. Tapi kita faham secara ringkas saja, iaitu yang membatalkan puasa kalau mabuk dan pingsan ini disengajakan dan berlaku seluruh siang. Daripada awal siang sampailah terbenam matahari. Daripada subuh sampai terbenam matahari. Tapi kalau dia separuh hari jadi pingsan atau mabuk, maka puasanya tetap sah. Bagi orang yang tidur, macam mana orang yang tidur? Seluruh siang dia tidur sampai terbenam matahari. Maka adakah puasanya sah? Puasanya sah. Cuma perbuatannya itu adalah makruh. Perbuatan itu adalah makruh. Sebab waktu siang Ramadan ni, bukan kita tidur kan. Paling kurang kita buatlah amal ibadat yang sepatutnya. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani, dipanggil onani. Baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan isterinya. Maka dapat membatalkan puasa. Ataupun kita kata, mengeluarkan air mani dengan sentuhan, mubasyarah, sentuhan. Maka ini boleh membatalkan puasa. Sama ada sentuhan dengan tangan ke, dengan peha ke, dengan badan ke. Itu semua membatalkan puasa dan berdosa kalau dalam keadaan dia sedar, dia tahu
Dia buat juga berdosa. Kemudian seterusnya ialah makan dan minum jika dilakukan dengan sengaja. Kalau terlupa, maka tidak mengapa. Makan dan minum. Itu jelas. Kemudian yang ketujuh, muntah dengan sengaja. Ni muntah pun sama juga. Kalau disengajakan, maka batal. Tak sengaja, tidak batal. Sama juga macam pingsan, gila dan mabuk tadi. Kalau sengaja, batal. Tapi pingsan dan mabuk tu, kalau seluruh hari dia pingsan dan mabuk, baru batal. Tapi muntah ni, dia sama macam gila. Kalau disengajakan, maka batal. Okey? Kalau tak sengaja, maka tidak batal. Contoh muntah yang tak sengaja kerana hamil, sakit, maka tak batal puasa. Tetapi mulut kita tu, mulut yang keluar muntah tu dia adalah najis. Sebab tu kalau kita tengok muntah bayi ni, orang yang menyusukan anak bayi ni, muntah dia adalah najis. Maka dimaafkan pada ibu yang menyusukan bayi. Tetapi bukan dimaafkan secara mutlak. Tetapi dimaafkan itu sedikit sahaja. Bahagian yang sedikit. Maksudnya kalau sedikit sahaja yang kena pada badan dia, dibawa solat, maka dimaafkan. Tapi yang sebaiknya, bila kena pada pakaian dia ke apa, maka dia bersihkan dengan air yang mengalir. Air mutlak. Contoh yang diberi kemaafan lagi ialah, bila bayi tu dia menyusu kan, mulut dia kan sentiasa muntah, keluar muntah. Maka mulut dia bernajis. Maka bila mulut dia bernajis, dia menyusu. Jadi, dia pun menyusu banyak kali. Maka apa dia, wanita tu diberi kemaafan najis yang terkena pada puting susunya. Sebab apa dipanggil umum balwa, dah benda nak susah nak elak, maka al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesusahan menarik kesenangan, maka dimaafkan. Ilah dia kerana apa? Masyaqqah, susah. Tapi masyaqqah tu ada punya dhabit dia lah dalam qawaid. Kemudian seterusnya ialah yang kalau muntah disengaja, contohnya apa? Dia buat sesuatu sehingga mengeluarkan isi dalam perut dia, muntah. Maka batal. Okey? Maka muntah dalam mulut kita ni, bila termuntah, tak sengaja, wajib bersihkan. Jangan kita telan muntah tersebut, boleh menyebabkan batal puasa. Dan dia adalah najis. Bermakna bila najis, kalau kita bawa sembahyang dalam keadaan mulut kita tak dibersihkan setelah muntah, maka sembahyang tidak sah. Kerana dalam sembahyang ni, mesti antaranya syaratnya mesti suci daripada najis pada badan. Dan dikira bahagian anggota yang wajib bersih ialah dalam mulut. Maka kalau dalam mulut kita menanggung najis, sedang kita nak sembahyang tapi bawa najis, maka tidak sah. Begitu juga kalau dalam mulut kita ada air liur basi. Sebab tu kalau kita bangun tidur, kita bersihkan mulut kita. Bersih kumur-kumur dia. Ada darah misalnya, kumur-kumur dia sebelum solat. Wajib. Kalau tak, sembahyang kita tidak sah. Okey. Kemudian seterusnya ialah dalil dia jelas. Nabi kata man zara'ahul qai'u. Siapa yang dikuasai muntah fala qada alaih, maka dia tidak wajib untuk qada. Maknanya tak batal puasanya. Wa man istaqa'a, dan siapa yang istaqa'a maknanya perbuatan dia sengaja melakukan perkara yang sengaja menyebabkan dia muntah. Fa alaihil qada, Nabi kata wajib dia qada, maknanya puasa dia batal. Contoh yang sengaja kita kata dia jolok apa? Bergigi kan. Dia muntah. Baru lepas sahur, dah masuk waktu kan. Sebab tu, perhatikan perkara ini. Jangan sebab kita buat sesuatu menyebabkan muntah. Seterusnya ialah berhubungan badan. Bersetubuh, jima' lah. Paling mudah bahasanya. Kalau sengaja dan keadaan kita ingat, kita tahu haram, maka boleh membatalkan puasa. Tak sengaja terlupa, tak batal. Dan bahkan kalau sengaja kita buat di bulan puasa siang Ramadan, boleh menyebabkan kena bayar kafarah. Dipanggil kafaratul uzma. Iaitu kafarah uzma ni, bila satu orang dia jima' isteri dia di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja, amidan, aliman, dalam keadaan dia tahu benda itu diharamkan, dia sengaja dengan apa? Memasukkan zakar dia ke dalam farash wanita isteri dia lah. Maka ketika itu dikenakan kepada kafarah. 5 perkara akan terkena kepadanya. Pertama, puasanya batal.
Yang kedua, dia berdosa besar. Jima' di siang hari Ramadan dengan keadaan sengaja tanpa sebarang rukhsah dan uzur. Yang ketiga, dia wajib imsak, menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Maksudnya dia tak boleh makan, minum sampai dah berbuka. Waktu berbuka. Kemudian dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kena apa? Kafarah. Yang keempat, dia kena ta'zir kalau tak silap. Kalau tak silap saya, dia kena denda. Kafarah, ta'zir. Tapi kafarah tu kenalah. Iaitu kafarah ni sama ada dia kena puasa 2 bulan. Kalau tak mampu, dia kena merdekakan hamba. Kalau tak mampu, maka puasa 2 bulan. Kalau tak mampu, maka dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Satu orang, satu cupak. Lebih kurang 2-3 ringgit. Itu kafarah bagi orang yang bersetubuh di siang hari Ramadan dengan sengaja dan keadaan dia tahu. Dan yang ke-9 ialah memasukkan sesuatu yang mempunyai zat ke dalam rongga badan yang terbuka. Jadi kita kena kenali apakah rongga-rongga badan kita yang terbuka. Pertama ialah hidung, yang kedua ialah mulut, yang ketiga ialah telinga, yang keempat ialah kemaluan depan, yang kelima kemaluan belakang. Okey? Ada 5 rongga terbuka. 5 rongga terbuka. Kalau perempuan dia ada 6 lah. 1, 2, 3 dan bawah ada 3. Wanita. 1 tempat keluar najis, 2 di bahagian depan. Tempat keluar air kencing dan tempat keluar darah haid. Tempat keluar anak dipanggil, iaitu yang saluran yang bersambung dengan rahim. Maka kalau masuk sesuatu yang bersifat ada zat, ada fizikal ke dalam mana-mana rongga yang terbuka ini boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Dengan syarat dimasukkan sengaja dan tahu boleh membatalkan. Okey. Sebab itu ada pertanyaan ditanyakan, dia masuk ke apa? Alat untuk cek bayi kan, kandungan, dia masukkan dalam saluran faraj tu lah. Maka apa? Bila dia masukkan kamera tu, batal lah puasa dia. Kalau dibuat siang Ramadan, dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Sebab apa? Kamera tu kan, dia ada fizikal, dia benda yang ada zat. Maka batal. Dia kena qada semula puasanya nanti. Okey? Jadi kita perlu tahu di manakah had batin, manakah had zahir. Kita dah sebutkan sebelum ni, mulut yang mana dipanggil had zahir, iaitu sekadar sampai makhraj ha. Kalau sampai makhraj ha, lebih dah sampai makhraj ha ataupun kha, maka ketika itu dah masuk had batin. So kalau kita masukkan sesuatu dalam mulut, belum batal lagi. Tapi kalau kita dah lebih batasan makhraj ha ataupun kha, maka baru batal. Begitu juga hidung, kalau kita setakat masuk kat sini, tak batal lagi. Tapi bila sampai ke 2 lubang atas ni, macam kita ambil swab tu, masuk sampai ke atas ni kita rasa kan. Maka memang jelas batal dalam mazhab Syafi'i, batal. Kena qada, wajib qada. Cuma fatwa lah dikeluarkan dia tak batal. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i, dikeluarkan fatwa atau mazhab lain. Jadi kalau kita yang nak raikan mazhab Imam Syafi'i, kita terbaik kita qada semula puasa tersebut. Telinga, maka had batin ialah kawasan yang dalam yang kita tak nampak oleh mata bila kita tengok telinga kawan kita, dalam bahagian dalam tu, itu dikira batin. Yang kita nampak itu dikira zahir. Begitu juga kemaluan depan dan belakang, had dalam tu batin lah. Yang tempat keluar najis lebih sikit daripada sekadar satu apa panggil ruas jari ni, setengah ruas ni, maka dikira batin. Sebab tu bila kita dalam kitab Fathul Mu'in ke dalam kitab apa? Antara pandangan ulama Syafi'i mengatakan bahawa disunatkan jangan dia berak di siang hari Ramadan. Ada juga disebut dalam kitab. Supaya apa? Takut najis yang terkeluar tu nanti dia masuk balik kan. Dah keluar dia masuk balik. Bila dah keluar hak zahir, dia masuk balik dalam hak batin. Itu yang boleh menyebabkan batal. Sebab tu kalau kita berak di siang hari Ramadan, pastikan kita najis yang kita keluarkan itu dia tidak masuk semula setelah terkeluar. Keluar tu biar keluar habis. Dan jangan kita masukkan jari melebihi yang terlalu dalam sehingga boleh menyebabkan batal semasa membersihkan najis pada kawasan dubur kita, bahagian dubur. Begitu juga pada kawasan kubul bagi wanita. Jangan dia berlebih-lebihan memasukkan jari sehingga takut khawatir menyebabkan terbatal puasa.
Wanita yang istihadah di dalam bulan Ramadan, maka kan istihadah ni dia apa, setiap kali masuk waktu solat dia kena bersihkan, dia kena sumbat kapas pada lubang saluran tadi, kemudian pakai lampin wanita, kemudian ambil wuduk, kemudian terus solat. Dia kena mualat segera. Setiap kali solat begitu, wanita istihadah yang berterusan keluar darah di bahagian kemaluan depan dia. Maka bila bulan Ramadan, dia tak boleh sumbat kapas dalam kemaluannya sebab boleh menyebabkan batal puasa. Di siang Ramadan je lah. Malam tak apa. Okey. Seterusnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Mulut dah, hidung dah, telinga pun dah. Disebutkan pada muka surat 18 tu, kita tengok. Hukum menggunakan jarum suntik pada saat berpuasa. Adakah batal ataupun tidak? Maka dijawab boleh menggunakannya jika dalam keadaan darurat, dan mengenai apakah membatalkan puasa atau tidak, maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Secara umumnya kita mengatakanlah, disebutkan kat sini, iaitu menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada perincian. Kalau yang disuntik itu adalah makanan, contoh glukosa ke apa kan, maka dapat membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntik itu hanya berupa ubat, maka dilihat ubat tadi. Adakah disuntik masuk ke dalam urat yang berongga, maka boleh membatalkan puasa. Ataupun ubat tadi disuntik masuk ke dalam otot, iaitu bukan pada kawasan urat yang berongga, maka itu tidak membatalkan. So, kalaulah suntikan itu jenis yang macam jenis makanan, boleh batal. Kalau bukan jenis makanan, maka dia ada dua pula. Dia masuk urat berongga ke otot. Kalau masuk belah otot, maka tak batal. Kalau urat berongga, maka batal. Okey, itu perincian dia. Kemudian, hukum menelan ludah ketika berpuasa. Boleh tak kita menelan ludah ketika berpuasa? Ulama mengatakan boleh, dengan syarat air ludah tadi tidak dalam keadaan suci, tidak bercampur dengan najis, contohnya darah. Yang kedua, air ludah tadi masih dalam kawasan mulut. Dia bukan keluar daripada hak zahir dah. Masih lagi dalam kawasan mulut. Kalau air ludah tadi dah keluar daripada kawasan mulut, kawasan mulut kita ludah dia misalnya. Maka kemudian kita ambil air ludah itu, kita telan balik masuk dalam mulut. Itu batal. Itu batal. Sebab air ludah tu walaupun air ludah kita, tapi bukan lagi dikira dalam, tapi dah dikira daripada luar. Kemudian yang ketiga ialah tidak bercampur dengan benda lain. Kalau air ludah tu dia dah bercampur dengan kopi ke, dengan kari yang kita rasa tadi tu, kita pun telan, batal puasa kita. Walaupun tak sengaja. Sebab hukum merasa makanan di bulan Ramadan ni, siang Ramadan, hukum asalnya makruh. Bila makruh maknanya tak dituntut. Okey? Melainkan ada hajat. Hajat ni maksud kita terpaksa merasakan makanan tadi. Mungkin ada tetamu, takut rasa tak sedap ke apa kan. Ataupun kita ni chef restoran. Ada hajat lah di situ, keperluan. Tapi kalau saja-saja makruh. Bila makruh, maknanya kalau kita tertelan, batal puasa kita. Sebab dia bukan dia ada satu kaedah, ma yatawalladu min ma'zun fahuwa ma'zun. Sesuatu yang datang daripada perkara yang diizinkan, maka dia diberi keizinan. Sesuatu perkara yang datang bukan daripada sesuatu diizinkan, maka tidak diizinkan. So kalau kita rasa makanan ni makruh ni maknanya tak diizinkan oleh syarak, cuma tidaklah haram. Maka bila tertelan tu pun tidak diizinkan. Maka batal lah puasa walaupun tertelan. Okey? Berbeza dengan air yang kita guna untuk berkumur-kumur ketika wuduk. Berkumur ketika wuduk diizinkan oleh syarak sebab dia sunat. Ketika berwuduk lah. Maka kalau tertelan air wuduk itu pada mulut kita, tertelan tak sengaja, maka diizinkan. Maknanya tak batal puasa. Sebab kumur itu pun diizinkan, disunatkan. Kemudian disebutkan hukum keluar air mani di sini. Ada faedah sedikit.
Keluar air mani tak kala puasa ada dua masalah, iaitu dapat membatalkan puasa dan mewajibkan mandi, iaitu dikeluarkan dengan cara istimna, iaitu onani. Yang kedua ialah keluarnya mani kerana memeluk isteri tanpa kain. Busana ni tanpa kain. Kalau dengan onani ni memang batal lah puasa, dah wajib mandi. Kalau dengan memeluk isteri pun sama juga, sebenarnya batal puasa. Batal puasa juga, dah wajib mandi. Senang kata, air mani yang keluar melalui sentuhan ni, sama ada sentuhan tu dengan peluk ke, dengan pakai tangan ke, maka itu membatalkan puasa dan wajib mandi. Tapi kalau air mani yang terkeluar kerana berfikir, berkhayal tanpa sentuhan, ataupun mimpi, tidur-tidur mimpi basah, keluar air mani, maka itu tidak batal di siang hari Ramadan. Okey. Ataupun dia ada sentuhan tetapi ada lapik, maka itu tidak batal. Tetapi perbuatan tu dosa lah sebenarnya. Sebab apa, siang Ramadan kan? Walaupun tak batal. So yang batal ni ialah bila air mani itu dikeluarkan dalam keadaan ada sentuhan kulit dengan kulit. Okey. Wajib mandi dan batal puasa. Berkumur-kumur tak kala berpuasa, disebutkan juga sini hukum berkaitan dengannya. Madmadah dipanggil. Menelan air dengan tidak disengaja ketika berkumur, adakah batal puasa? Yang pertama, boleh batalkan puasa jika berkumur dalam keadaan tidak dianjurkan oleh syariat. Contoh, berkumur kali keempat. Kali keempat kan tak dianjurkan dah. Dia kumur juga 4 kali. Maka kali 4 tu kalau tertelan daripada yang kali keempat, maka batal puasa. Yang kedua, batal puasa jika berkumur dengan mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya, sepatutnya sampai ke rongga mulut je, keluar dah. Tapi dia mubalaghah sampai ke halkum ni. Tiba-tiba tertelan, maka batal puasa dia. Okey? Yang ketiga, tidak membatalkan puasa meskipun dengan berkumur-kumur dengan cara mubalaghah. Itu kalau ada najis. Najis. Maksudnya asal mubalaghah ketika berpuasa kita kumur, maka jangan mubalaghah. Makruh. Mubalaghah maknanya kita berlebihan. Begitu juga ketika kita masukkan air dalam hidung, istinsyak dipanggil. Kita mubalaghah sampai atas ni, maka makruh ketika siang hari Ramadan. Okey, melainkan kalau ada najis dalam mulut kita, maka boleh kita mubalaghah untuk hilangkan najis tadi. Kita buat supaya apa? Najis tu dapat dibuang, dibersihkan dengan kumur tersebut. Okey? Kalau tak ada najis, maka najis tu biasa darah lah dalam mulut kita. Maka tak boleh kita mubalaghah. Kalau mubalaghah tiba-tiba tertelan, batal puasa. Okey, jelas. Jadi selepas ni kita akan masuk berkenaan dengan fidyah. Fidyah ni kita dah sentuh sebelum ni. Sedikit sebanyak lah. Jadi kita buka ruang soalan insyaAllah. Siapa nak tanya? Ada apa-apa soalan nak ditanyakan pada malam ini, kita bantu untuk selesaikan. Ataupun dia baca-baca kitab ni, dia tak faham, dia boleh tanya. Tak ada masalah. Muka surat berapa? Hari tu ada orang tanya, nak tanya muka surat berapa, dia nak tanya. Kalau nak soalan tadi, ada dah tanya Ustaz. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok berkenaan dengan kafarah bagi suami yang menyetubuhi isteri di bulan Ramadan ni, muka surat 118. Muka surat 120, syarat diwajibkan kena kafarah. Pertama, ibadat puasa. Yang kedua, puasa tu puasa Ramadan. Kalau puasa wajib yang kita tengah qada misalnya, suami pun jima' kita. Sebenarnya membatalkan puasa yang wajib ni, apa hukum dia? Tak kira lah puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa Ramadan lagilah memang jelas. Hukum membatalkan puasa wajib tanpa sebarang uzur syariat, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Sama kaedah dia dalam bab solat. Bila kita sembahyang,
kita sembahyang fardu ni. Boleh tak kita batalkan sembahyang kita saja-saja? Boleh tak? Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Haram. Dalil Al-Quran jelas. Wala tubtilu a'malakum. Allah kata jangan batalkan amal-amal kamu. Kalau ibadat tu ibadat sunat, contoh puasa sunat, boleh tak kita batalkan? Itu boleh. Tapi tetap dikatakan makruh. Begitu juga solat. Solat sunat, kita batalkan. Boleh. Tapi tetap dikatakan makruh. Maknanya tak digalakkan. Tapi kalau ada uzur, ada hajat, tak apalah. Contoh kita sembahyang sunat, mak kita panggil. Ada keperluan. Ataupun mak kita baru sampai rumah nak masuk bagi salam ke apa. Dia tunggu lama kat rumah, kat luar kesian pula. Maka boleh kita batalkan sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu, tak boleh. Kita kena utamakan fardu itu. Tak boleh kita utamakan perkara lain. Kemudian disebutkan kat sini kafarah itu bagi kaum lelaki wati yang menyetubuhi. Maknanya wanita kalau dia setubuh di siang hari Ramadan dengan suami dia tak kena kafarah. Kafarah ni hanya kena kepada wanita lelaki sahaja. Lelaki itu yang kena puasa 2 bulan. Okey. Walaupun wanita tu dia jima' dalam keadaan dia sedar. Tapi perbuatan tu haram lah, berdosa siang hari Ramadan dan batal lah puasa dia. Sebab bila jima' masuk sesuatu dalam faraj kan, maka batal puasa. Tetapi tak kena kafarah bagi perempuan. Lelaki kena. Jadi boleh tengoklah syarat-syarat itu. Yang keempat dilakukan dengan sengaja. Kemudian 5, hari yang dibatalkan adalah seharian penuh. Kemudian yang ke-6, membatalkan puasa melakukan hubungan badan. Maknanya dengan sebab dia batal puasa dengan sebab jima' tu sendiri. Kemudian hubungan badan yang sempurna, iaitu memasukkan seluruh kepala zakar lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Kalau sebahagian, maka tak batal lagi. Kemudian berhubungan badan keadaan terlarang, berdosa. Ada juga yang diharuskan, iaitu ketika musafir. Kemudian membatalkan puasa sendiri, dosa disebabkan pahala puasa. Okey. Jadi perbahasan tentang membatalkan puasa fardu atau sunat ada dalam muka surat 124. Hukumnya adalah haram. Kemudian muka surat 125 membatalkan puasa sunat atau salat sunat 124. Jelas begitu hukumnya adalah boleh tetapi makruh tanpa uzur. Ini seperti yang mana saya jelaskan. Jadi apa yang saya terangkan itu sebenarnya berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian hukum membatalkan ibadah. Itu semua di dalam 125. Okey. Soalan tadi kita cuba raikan soalan yang diberikan insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, kalau tengah solat lepas tu macam angin tolak keluar makanan kita, terkeluar dari tekak, jadi kena batalkan dulu. Ustaz, kalau tengah solat lepas tu macam angin tolak keluar makanan kita, terkeluar dari tekak, jadi kena batalkan dulu solat, buang apa yang ada dalam mulut, ambil wuduk dan solat semula. Dia bila berlaku keadaan ni, maknanya makanan yang keluar tu daripada apa? Daripada dalam perut kita lah. Makanan tu dalam perut, dia terkeluar balik. Jadi dia sebenarnya kira muntah lah, najis. So kalau dia dah lebih daripada makhraj dia dah keluar sampai ke, kita dah rasa sampai kat langit-langit, maka automatik sembahyang kita dia akan terbatal lah. Dia tak perlu batalkan, memang terbatal. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena bersihkan mulut kita. Bersihkan. Walaupun di bulan Ramadan, maka ketika kita bersihkan itu, wajib kita mubalaghah. Lepas buang. Masuk ke air, tapi jangan telan. Kemudian buang, bersihkan dia. Okey. Dan dalam mulut tu memang kena buangkan lah, sebab dia adalah dikira najis. Adakah perlu ambil wuduk semula? Tak perlu ambil wuduk. Wuduk tidak batal selagi tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Muntah, keluar sesuatu daripada mulut tidak membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak batal wuduk. Cuma solat tadi dia perlu istinaf. Dia kena mulakan semula daripada awal. Okey. Dalam bab najis ni, suka untuk saya ingatkanlah, dalam bab najis,
bila kita sembahyang, tiba-tiba terkena najis pada kita misalnya. Najis tadi kalau najis kering, maka kita boleh selesaikan isu dia supaya solat kita tak batal. Kita segera kibas baju yang kena najis tadi. Contoh tak cicak kan dia jatuh. Tak cicak tu kering. Kita kibas baju tadi, tapi pastikan jangan melebihi tiga pergerakan yang besar berturut-turut. Kibas dia sampai najis tu jatuh. So sembahyang kita tetap sah. Tapi kalau najis tadi memang najis bila jatuh pada badan kita, dia adalah najis yang basah. Maknanya memang tak ada cara lain dah nak bersihkan najis tu, memang kita kena tanggalkan baju tu ataupun kita kena alirkan air pergi sinki ke apa. Maka dikira sembahyang kita tu terbatal. Melainkan kita boleh campak baju tu kan. Kita boleh tanggalkan baju yang kena najis. Tapi memang susah lah. Dia tengah sembahyang nak tanggalkan baju. Pasti akan berlaku 3 pergerakan. Berturut-turut. Dan bab najis ni tak boleh lama. Bila kena pada kita tengah sembahyang, kita kena segera. Dipanggil mubasyarah. Segera. Fauran. Segera kena alihkan dia. Dengan syarat kita tak menyentuh najis tu dan tak menanggung dia. Itu dalam bab solat. Begitu juga dalam masalah aurat. Tengah-tengah sembahyang aurat kita terbuka. Rambut ke, kaki ke, kalau perempuan kaki lah. Rambut kaki. Maka dia kena segera tutup kaki dia. Dengan segera. Kalau lambat, dibiarkan terbuka, maka batal sembahyang dia. Okey. Kalau tengok contohlah dia sembahyang dalam keadaan tak sedar, rupanya masa dia sembahyang tadi aurat dia terbuka dalam keadaan lama terbuka. Maka sebenarnya sembahyang dia dah batal dah. Sembahyang dia dah batal. Dia kena sembahyang pada awal balik. Lepas sembahyang baru dia sedar kain dia tadi koyak. Nampak aurat dia. Maka dia kena sembahyang balik pada awal. Dia kena tutup aurat dan sembahyang balik. Wuduk tak payah ambil wuduk. Sebab memang sah dah. Begitu juga dalam masalah najis. Lepas sembahyang tengok ada najis. Kena pada jubah dia ke, pada pakaian dia, maka dia kena sembahyang balik pada awal. Dipanggil i'adatus solah. Soalan daripada Nur Saudah Umar. Sekiranya keluar ketuban darah dan masih larat untuk solat, jadi selepas istinja kira pakai tuala wanita sahaja, sudah mencukupi tanpa perlu sumbat kapas ya Ustaz semasa solat fardu. Kalaulah dah keluar darah ketuban darah, dia biasa bila ketuban dah pecah ni dia akan keluar mengalir je kan. Maka dia istinja. Selepas istinja disumbatlah kapas untuk supaya elakkan mengalir dan dia pakai tuala wanita, ambil wuduk dan terus solat. Okey. Kalau siang hari Ramadan maka tak perlu sumbatlah. Mencukupi memakai tuala wanita sahaja. Itu kalau siang hari Ramadan. Tapi kalau selain siang hari Ramadan dia kena sumbat juga. Elakkan daripada darah tu terus mengalir. Tapi biasa bila darah dah, tengok keadaan orang ni berbeza. Kadang-kadang dia masih larat, boleh untuk sembahyang, ambil wuduk dan sebagainya, maka bolehlah dia buat macam biasa. Tapi kalau memang dah tak mampu, dah berat, dah tak mampu, sakit dan sebagainya, maka dia sembahyanglah ikut kemampuan dia. Okey. Ada soalan lagi yang kita boleh raikan pada malam ini berkaitan solat, istinja, taharah, puasa dan sebagainya. Tu dalam soalan 128 tu. Nur Saudah Umar yang tanya tadi, boleh buka muka surat 128. Saya pun tak perasan kadang-kadang dalam kitab ni, saya pun tak sempat baca semua. Sebab kita baca kitab Arab, jadi kitab Melayu ni kita just lalu je kan. Jadi, masalah-masalah dalam puasa tu, tengok tajuk besar tu kan. Muka surat 128. Cuba tengok. Apakah wajib bagi perempuan yang sedang istihadah, iaitu mengeluarkan darah secara terus-menerus di luar waktu haid untuk menyumbat kemaluannya. Maknanya darah istihadah ni, dia wajib sembahyang kan? Maka adakah boleh dia menyumbat kemaluannya? Adakah wajib? Jika dia akan solat, sedangkan dirinya keadaan berpuasa, maka jawapan dia ialah haram baginya menyumbat kemaluannya. Dan hal tersebut boleh membatalkan puasa. Jadi cukup dengan memakai pembalut sahaja supaya dihukumi sah. Okey? Jawapan tu jelas. Okey, insya-Allah. Nanti kita akan sambung berkenaan dengan fidyah lah. Muka surat fidyah nanti.
Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Dan faedah-faedah yang akan dijelaskan nantilah berkenaan dengan Ramadan ni. Kemudian untuk sesi yang terakhir nanti pada hari Isnin Isnin insya-Allah. Hari Sabtu tak ada, saya ada urusan. Hari Ahad pun tak ada. Kita ada kuliah di Masjid Bandar Hilir. Hari Isnin malam insya-Allah, masa tu free. Pelajar pun tengah imtihan. Kita akan buat seperti biasa 9.30, 10.30. Okey. Dan nanti sebelum kita akan tamatkan kelas, lagi 2 sesi yang terakhir. Satu sesi pada Isnin malam, satu lagi pada Jumaat malam dan Sabtu malam. InsyaAllah Jumaat malam dan Sabtu malam sebelum masuknya Ramadan hari Isnin tu. Isnin malam. Jadi Isnin malam yang Ramadan tu memang tak adalah sebab dah tarawih. Jadi yang last 2 sesi terakhir Jumaat dan Sabtu diharap kita semua dapat hadir. Jadi kita sentuh tentang yang berkaitan lah. Mungkin Lailatul Qadar ke. Kemudian puasa sunat bulan Syawal kita sentuh sikit. Kemudian iktikaf kita dah sentuh sikit sebanyak tadi kan. Kemudian solat sunat witir pun kita dah sentuh sikit sebanyak. Solat tarawih pun kita dah sentuh sedikit sebanyak. Benda tu kita boleh baca, tuan-tuan puan-puan boleh baca lebih kitab ni, sangat bagus. Kalau tak faham boleh tanya. Zakat fitrah kita akan sentuh. Satu lagi sesi berkenaan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ni penting. Walaupun kita wanita, tapi kita bila dah balik, secara umum lah bila kita katakan wanita-wanita ni yang tidak ada suami, yang belum berkahwin, yang dah besar, dah balik, ataupun kita ada anak-anak perempuan yang dah balik, maka dia kena bayar zakat fitrah sendiri. Dia kena bayar zakat fitrah sendiri. Begitu juga anak lelaki yang telah balik. Dia kena bayar zakat fitrah sendiri. Kalau ayah nak bayarkan, mak nak bayarkan boleh, tapi dia kena minta izin, kena bagi tahu dulu. Adapun isteri perempuan yang dah berkahwin, maka suami lah yang bayarkan. Ini tak perlu dipening-pening kepala. Suami dia bayarkan. Cuma yang kita sebutkan tadi, anak-anak kita perempuan yang dah besar, dah dewasa, dah balik, apatah lagi dah bekerja, maka dia kena bayar sendiri. Begitu juga anak lelaki. Dan sebab kadang-kadang ada orang dia tanggung anak dia. Walaupun dah berkahwin, dia tolong bayarkan. Tapi anak dia tak tahu. Adakah sah? Tidak sah sebenarnya. Sebab zakat fitrah ni dia adalah satu ibadat yang dituntut kepada seseorang yang ada kemampuan. Maka bila seseorang itu ada kemampuan, maka dia sendiri yang kena bayar. Tak boleh orang lain bayarkan. Melainkan ada keizinan daripadanya. Okey? Wallahu'alam. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladhina yanzuruna kitaban nadratan wahidatan wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna istawda'na kama 'allamtana farudhu ilayna hajatina ilaihi wa tusina ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi nanti dalam grup kita akan kongsikan YouTube yang telah dibuat atas nama saya lah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya harap boleh subscribe lah. Boleh subscribe. Kita akan masukkan video-video yang berkaitan insya-Allah untuk dimanfaatkan bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.